Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi manna alaina bifadlihil amim wa id manna alaina bi Muhammadin afdalul khalqi fahadana ila dinil haqq as-siratil mustaqim nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa khaliluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan Tuan Imam yang memimpin salat fardu subuh secara berjamaah, seterusnya pengurusi, timbalan pengurusi dan seluruh jawatan kuasa surau Baitur Raudah, dan tidak dilupakan di kalangan para alim ulama, para tuan guru, para asatidzah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala sentiasa melimpahi kita itu dengan nikmat yang tak terhingga, yang kita tak mampu nak hitung nikmat itu kalau sejak kita bangun daripada pagi sampailah kepada kita tidur balik. Allah Ta'ala sebut, nak tengok, nak kenal dia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil, seru manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kata Allah, u'budu, sembahlah kamu ataupun abdikanlah diri kamu kepada siapa? Rabbakum, Tuhan kamu. Tengok, Allah pakai di situ dengan nakirah, maknanya umum. Siapa Tuhan itu? Tuhan yang mana nak disembah? Boleh sangat Allah tu nak membuktikan dirinya pada makhluk. Kita sebagai manusia ni tak payah susah-susah nak fikir cari Allah. Boleh dah Allah buat? Boleh. Tapi tengok, tapi Allah sebut wa'budu rabbakum. Nak cari dia itu, nak sembah Tuhan yang mana? Allazi khalaqakum, yang telah mencipta kamu. Sebab tu ulama tengok kitab tafsir Ibn Kathir sebut apa? Bila dikatakan allazi khalaqakum, di situ manusia diperintahkan untuk berfikir, menggunakan akal yang ada ini untuk mencari Tuhannya dengan melihat atas dirinya tu dulu. Kita ini sudah ada buktinya yang pada jasad kita ni untuk mencari Allah. Tengok, Allah gunakan kaedah ilmu, bukan dengan kita hari ni ramai yang lebih suka mudah dengan ainul yaqin.
Bila nampak depan mata zahir baru nak yakin. Bila tak nampak depan zahir depan mata, kurang yakin kita. Lepas tu disebut dalam ayat yang lainnya, kita tengok banyak bila Allah mendahulukan mata, mendahulukan telinga, kemudian baru mata, itu membicarakan tentang di peringkat dunia. Contoh ayat, tengok Allah kata apa? Allah sebut alladhi ahsana kulla shay'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tengok Allah kata dialah yang telah menyempurnakan kulla syai'in khalaq, semua benda yang dicipta itu dalam keadaan terbaik. Lalu Allah kata lagi wa bada khalqal insani min tin, dan awal-awal dicipta manusia itu Adam, yang dimaksudkan adalah ayat itu daripada tanah. Kemudian dicipta pula thumma ja'alna lahu, cipta salah silah Nabi Adam alaihissalam itu daripada mimma immahin, daripada air yang hina, kata Allah. Kemudian apa lagi Allah sebut? Dan ditiupkan roh masuk dalam jasadnya itu, dan kami jadikannya telinga, wa ja'alkumus sam'a wal absar wal afidah. Sam'a itu kenapa didahulukan, tak disebut mata dulu? Maka di situ isyarat dia adalah ilmu. Tapi manusia, Allah kata qalilan ma tashkurun, sedikit sangat bersyukur kerana mereka tidak melihat apa yang ada pada diri mereka tu. Hari ini ramai yang terjebak dengan mata dulu berbanding telinga. Contoh saya nak sebut, kalau kita lihat hari ni contoh Imam Baitur Raudah, Ustaz Anzalah ada hari ni? Tak ada. Dulu dia Imam Tasik Puteri, sekali berkhidmat dengan saya lah tu. Dia imam sini sekarang, insya-Allah. Contoh Imam Hanzalah kena ambil gambar duduk di kedai Maulana, kedai mana ke, kedai mamak ke mana ke, duduk dengan pondan, kita kata LGBT lah kata, dengan laki-laki tersebut tak nampak dah rupa macam laki, dah rupa macam perempuan. Duduk dia pegang bahu, peluk bahu, duduk sebelah. Berapa orang ambil gambar, disebar masuk dalam grup WhatsApp surah Baitur Raudah. Agak-agak berapa ramai yang pakai ilmu banding dengan mata, zahir mata, menilai gambar tersebut. Faham tak maksud saya? Orang akan kata, oh ustaz ni LGBT ni, belum apa-apa lagi kita telah membuat satu penilaian dengan zahir mata. Berbeza mereka yang ada ilmu, tak ni, ini bukan perempuan ni, mesti tak kau ustaznya, kita tak apa, walaupun kali sebenar sekalipun itu kita tolak terpilu, sebab itu andaian, tak boleh diambil. Jadi orang yang cerdik akal dia diambil dulu dengan selidik, dengan telinga dengar dulu. Mana hujah lebih kuat, zahir mata sahaja ke ataupun mendengar jawapan daripada seseorang dengan mengkaji, dengan menyiasat, menyelidiki, tabayun semua. Sebab itu Allah sebut dalam Quran banyak konsep dunia ini dengan telinga dulu, bukan dengan mata. Baru bila mana Allah kata tadi ahsan, sempurna hidup kita ni, kena bersyukur. Ada telinga, ada mata, dan ketiga al-afidah. Al-afidah ai jantung. Kalau kita terjemuh kot dalam bahasa Arab, jantung itu al-qalbu. Sebab jantung itu yang menghidupkan kita, maka datanglah rasanya boleh berubah. Hati, kita kata hati, hati kita boleh jadi sedih, hati kita boleh suka, hati kita marah, itu sebab tu dia. Tapi dari sudut zahir makna qalb itu adalah jantung. Tiga benda ni hari ni kita bangkit tidur, bangun tidur, tengok, kalau tidak ada dua, kita ambil diri yang utama ni, telinga, mata, tak ada dua-dua ni dalam satu masa, tak ada apa kita di atas dunia ini, walaupun jantung kita hidup.
walaupun ada tangan boleh bergerak, ada kaki boleh berjalan. Apakah makna hidup kita tanpa telinga dan mata? Cuba tuan-tuan bayangkan, tutup telinga ni kuat, pejam mata, hidup, tapi hidup atas dunia, apakah manfaatnya? Itu yang Allah sebut ahsan, maknanya sempurna manusia itu. Walaupun hakikat hari ini ada mereka yang pekak, dia tak buta. Walaupun hakikat ada mereka itu buta tapi tak pekak, takkan berlaku di atas dunia itu Allah Ta'ala beri mereka buta dan pekak. Batu ulama sebut tak ada manusia yang ditemui atas dunia ini dari sudut konsep perubatan pada hari ini. Siapa yang doktor boleh pergi kaji, ada tak yang Allah Ta'ala cipta mereka di atas dunia ini dalam masa yang sama dia pekak dan dia buta? Ada tak? Cuba fikir, cari. Tak ada. Ni dari sudut sains. Sebab tu sains itu dia membuktikan kebenaran Quran, bukan Quran membenarkan sains. Jadi bila kita faham di sini, Allah besarnya nikmat Allah, walaupun dia pekak, dia tak buta, masih boleh kenal Allah tak? Dengan mata dia walaupun tak dengar? Ya, kata ulama, dia boleh masih lagi membesarkan Allah. Dia buta tapi dia tak pekak, dengan telinga itu saja pun sudah memadai, boleh tak dia membesarkan Allah? Ya. Kita yang ada mata dan telinga itu pula, tu persoalannya. Apakah tidak melihat ini sebagai satu nikmat yang besar? Betul Allah kata u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bila mana kamu ni tadi tengok diri kamu, bagaimana kamu tu tercipta, bagaimana kamu itu dicipta tadi, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu itu tergolong pada orang yang bertakwa. Kita memikir, atas diri kita ni sini pun dah cukup dah nikmat, tapi kita biasa nikmat nak kena zahir mata, kereta, rumah, isteri, anak, duit, itu zahir. Kita biasa menilai begitu nikmat. Tapi sedangkan kata ulama, nikmat begitu adalah nikmat juga, tetapi yang paling dekat dengan diri kita ni, jasad tubuh badan kita ni sendiri, banyaknya nikmat yang tak boleh nak dihitung dalam badan kita ni, yang tak nampak dalam ni, darah-darah yang tak nampak lagi. Dalam darah itu ada sel, sel darah merah, sel darah putih pula. Allah cabut satu nikmat dalam darah itu, sel darah putih diambil semua. Apa jadi? Sakit macam-macam hari. Kita tak fikir benda tu. Allah tarik satu nikmat, usus kecil kita, bukan usus besar, usus kecil kita tu dirosakkan oleh Allah Ta'ala. Habis kita. Bangkit pagi ni pun tak boleh nak bangkit dah. Jadi saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga tuan-tuan yang hadir pada pagi ini, untuk supaya kita sentiasa membesarkan Allah, yakni uzkuru ni'matallahi alaikum. Ingat, bila sebut ingat, zakara itu kaedah bahasa Arab dalam lugah, kitab dalam lisanul arabi ataupun kitab dia sebut, dipanggil yang dikarang oleh Syekhul Isfahan, al-mufradat fi gharibil Quran, dia kata zakara ay talaffuz, menyebut lafaz bil lisan, ni zahir lisan, sebut dengan mulut ini, dan dia akan yufakir, dia mengingatkannya, memikirkannya. Itu zikir. Zikir ni bukan ingat saja, tak sebut di mulut, ingat tak. Lepas tu kita zikir. Zikir apa? Sebut imam tadi, subhanallah, subhanallah. Tengok, dia menyebutnya dulu, talafuz, melafazkannya itu, dan ingat. Sebab tu panggil uzkuru, zakara dalam Quran tu semua adalah zahir makna ayatnya itu adalah menyebut dengan mulut dan ingat. Itu jangan salah faham pada makna zikir itu sendiri. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala, mudah-mudahan kita itu orang yang sentiasa dalam rahmat Allah, orang yang sentiasa dalam perhatian Allah kerana menjadi hambanya yang saleh. Hari ini malam semalam dikhabarkan Profesor Dr. Abdul Ghani, anak murid kepada Syekh Yasin Fadani, anak murid kepada Syekh Alawi Al-Maki, dia tu duduk di Kubu Gajah, pesyarah bekas pada pesyarah UAE.
anak murid dia ramai. Saya juga sempat bergayut di dahan ilmunya walaupun seketika. Hari ni jenazahnya solat pagi dah pukul 10 di Masjid Kubur Gajah. Bila kita tahu khabar orang alim meninggal dunia ni, Allah, kita rasa satu-satu nikmat kita ditarik. Ada orang tak rasa nikmat orang alim bila mati, dia tak rasa tu nikmat. Tapi berbeza dengan orang yang mereka faham tentang dalam konsep ilmu tu, satu alim besar ni dicabut oleh Allah Ta'ala. Jadi kita kena sentiasa bersiap siaga untuk menghadapi akhir zaman. Walaupun tanda akhir zaman hafsa ni tak nampak lagi. Sini kalau kita tengok dalam keadaannya, kalau kita tengok depan mata hari ni, suasana kan tak ada lagi tanda-tanda besar itu. Semuanya masih tanda kecil. Sebab tu kita ulama kata kita ni sedang masuk kepada fi suddatil babil akhir zaman. Maknanya baru dah masuk gerbang akhir zaman. Tapi dekat dah dengan pintu gerbang tu. Sebab tu tanda kecil dah mampu. Satu banjir besar, gempa bumi, apa semua, kematian banyak. Orang alim dah mula banyak meninggalkan kita. Tu ada tanda kecil itu. Baik, insya-Allah seperti yang dijanjikan, kitab Bahrul Madhi, betul ni, lain maklum. Kitab Bahrul Madhi, tuan-tuan boleh usaha cari, ada yang tulis Rumi diterjemah. Ini kitab lama ni, memang cetakan lama lah. Yang baru sekarang ni dia dah buat dia tukar Jawi itu kepada Rumi, tapi masih menggunakan bahasa ataupun perkataan asal je. Ejaan asal itu masih digunakan. Cuma sebab bila ditukar ke Rumi tu, ramai yang tak boleh baca Jawi lama. Dia tak sama dengan Jawi baru. Jawi lama ni kalau kita jarang baca, memang kita agak sukar untuk baca, boleh, tapi agak merangkak sikit lah. Jadi ada inisiatif dibuat. Kalau tuan-tuan nak rasa lebih, orang kata, faham dan rasa bertalaki kitab ni, tuan-tuan carilah. Mungkin buat jawatan kuasa surau boleh beli, lepas tu bagi pada jemaah bayar kemudian. Boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Tapi untuk hari ni kita tengok sikit muqaddimah. Sebelum pergi baca kitab ni, bila baca kitab ulama ni, guru kami pesan, Syekh bin Sakat pesan apa? Kita kerja kaji kitab ulama bukan nak kritik ulama. Dia kata, bukan kita nak cari salah dia dalam mengarang kitab tersebut. Kalau kita tengok kitab ni, tuan-tuan, dia bahas tentang bab siwak, cukup lah. Dia kata apa? Hari ni muqaddimah nak mengenal dia ni. Siapa dia ni? Dia kata adalah orang yang mengenakan powder. Powder di situ isyarat dia adalah ubat gigi. Di atas berusnya, dia kata, maka perbuatan itu adalah perbuatan Nasara. Tuan-tuan puas hati ya dengar. Kita nak hukum, kata, kerah Syekh Al-Marbawi ni. Sabar, kita tak boleh ni. Sebab setiap ulama mereka berbeza keadaannya kerana bi'ah suasana itu tadi. Hidup dia bila, kena bicara kaji dia ni hidup bila sampai boleh berkata begitu. Dia lahir pada tahun 1896 Masehi. Ada lahir dah sini? Tak ada. 1896 Masehi. Uthmaniyah jatuh tahun bila? Ingat sikit, kita main sejarah sikit pagi ni. Kerajaan Uthmaniyah jatuh tahun bila? Ingat, tuan-tuan, 1924 Masehi. Jadi mereka yang lahir sebelum jatuh Uthmaniyah ni, tu yang boleh menjadi mereka itu melihat keadaan pada waktu itu yang mereka tak suka lagi-lagi ada di kalangan kafir, yang cuba masuk campur pada urusan tanah-tanah Islam itu. Sebab tu mereka keluar fatwa, dikatakan fatwa yang agak kadang-kadang tak nak terima akal. Dia tak mau produk tu masuk dalam tanah air mereka sebenarnya. Bukan sebab benda tu, tapi bila baca kitab Imam Nawawi, Imam Nawawi kata apa? Bila mana seseorang itu
yastaku ahadun, dia kata bersiwak seseorang itu, dia kata walaupun laisa bil ud, tidak menggunakan kayu ud. Kita bersebut siwak ni pakai kayu lah, lagi laisa minal ud, dia kata bukan daripada al ud, dia kata juga dipanggil sebagai as-siwak walaupun dia pakai apa, aqsul asabi', ujung jari. Walaupun pakai ujung jari itu dah tak ada dah alat lain, kata Imam Nawawi, maka dikira sebagai siwak juga. Kita nak kata macam mana? Nawawi hidup lebih awal lagi, jauh sangat beza dengan Idris Al-Marbawi. Jadi kita nak kata Al-Marbawi ni terspesong ke daripada jalan Syafi'i? Jahat sungguh kita kalau begitu cakap. Sebab tu dalam membaca kitab ulama ni, kita kena hati, kena telus, kena sabar, kena kaji dulu apa sebab mereka kadang-kadang ada yang sedikit fatwa tu ijtihad bercanggah. Bahkan kata Imam Nawawi pula menggunakan hujung al-khushnah itu, ujung ni, kain ni juga dikatakan boleh untuk bersiwak. Yang paling teruk ketiga kali pakai ujung jari lah. Biasa buat tak? Kalau kita dah tak ada benda kan, dah tak ada apa, pergi camping mak bos gigi lupa bawa, kawan member ada bawa ubat gigi, minta sikit pakai ujung jari dia, biasa buat kan. Maka kata dalam mazhab Syafi'i 3 hukumnya: terhasil, terhasil dengan syarat, tak terhasil. Yang pertama tak kira lah, walaupun ada sekalipun dia pakai jari juga terhasil. Yang kedua terhasil dengan syarat, dia kata dengan syarat alat lain tak ada, baru terhasil lah panggil siwak. Yang ketiga, bila mana ada siwak yang lainnya, bus gigi ke kayu ke apa, tak terhasil guna jari, dia kata. Itu qaul dalam mazhab Syafi'i. Jadi kita kena faham. Jadi apa Imam Nawawi berkata itu? Imam Nawawi zaman dia berbeza mungkin bi'ah. Itu ulama besar lagi daripada ini generasi bawah lagi, dah lama sangat dah. Jadi bila kita baca kitab ni, kita kena faham metod para ulama mengarang kitab tersebut. Bukan kita pergi bila belajar mengkaji, buat tesis ke apa sekalipun, kaji kitab-kitab ulama ni bukan nak menghukum mereka, tetapi mencari jalan apakah tarjih mereka dalam satu bab itu tertentu. Ni baik, dia lahir 1896 Masehi. Lahir di Misfalah. Misfalah ni di mana? Siapa biasa pergi ke Mekah, Menara Jam tu, bawah itu ada Hotel Hilton, tepi tu ada KFC kat corner tu kan. Tuan-tuan masuk je belakang jalan tu, masuk sampai hujung tu, sampailah satu perkampungan dipanggil perkampungan Misfalah. Di situlah dia perkampungan orang Melayu Indonesia, Melayu kita, Malaysia dulu lagi, Fatani, semua banyak berhimpun di situ. Lepas tu kita pergi situ, tak pelik sampai ke hari ni memang orang Melayu ramai yang duduk di situ sampai ke hari ni. Misfalah tu dia lahir di situ. Ayah dia Abdul Rauf, nama dia tadi Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Al-Marbawi itu kunyah bagi diri dia. Apa makna kunyah? Maknanya laqab, gelaran atas dirinya, sebab nak menakalkan bahawa dia itu asalnya orang Lubuk Merbau Perak. Macam tuan kita Ustaz Anzalah lah, imam kita asal daripada mana? Daripada Kelantan contoh. Nak kita ambil. Jadi Hanzalah Kelantan ni. Ataupun ada dia asal pada Tanjung Karang. Hanzalah Al-Karanji. Orang tahu Karanji ni mana? Ustaz Azri Hashim kan, asal orang daripada Bendang Kedah. Pendang bukan Bendang, Pendang Kedah, dipanggil Azri Hashim Al-Bindani. Tahulah dia tu orang Bendang, orang Pendang Kedah. Jadi mereka letak kunyah belakang. Banyak lagi kunyah yang lain, antaranya mereka menggunakan nama anak. Contoh anak dia nama Isa, dia letaklah jadi Abu Isa, bapa kepada Isa. Kenal tak siapa Abdul Rahman ibn Sakhab? Tak kenal. Bila saya sebut ni, tuan-tuan mesti kenal. Kenal tak Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Kenal. Nama asal tak tahu pun. Nama asal sebenar Abu Hurairah ni adalah Abdul Rahman ibn Sakhab. Jadi laqab, kunyah, gelaran ini memang banyak digunakan sejak zaman Nabi. Nabi sendiri pun memberikan gelaran menggunakan kunyah Abul Qasim. Siapa dia? Bapa Qasim, Nabi SAW, sebab dia ada anak lelaki nama Qasim.
Tapi ada juga orang pergi letak tapi dia tak ada anak, saja pergi letak sebab nak mengambil sunnah. Ditanya oleh anak murid Imam Nawawi pada dirinya, Imam Nawawi meninggal dunia, mana ada kahwin, anak lah kahwin tak ada, jadi anak tak ada lah. Tiba-tiba kita tengok ulama tulis pada nama gelaran laqab kunyah dia itu, antara yang sebut Muhyiddin, kemudian Abu Zakaria. Kita tengok orang confused, dia tak kahwin tapi kenapa ada gelaran Abu Zakaria? Tanya oleh anak muridnya, aku nak mengambil atas jalan sunnah. Tengok, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam apa dia menggelarkan kunyah dirinya yakni Abul Qasim, maka aku juga mengambil manfaat itu. Bila mana kalau aku ada anak berkahwin, esok aku ada anak laki-laki yang pertama itu, ku namakannya Zakaria. Aku ini bapa pada Zakaria tapi dia mati, tak sempat nak kahwin. Jadi itu kunyah biasa. Baik, jadi Al-Marbawi ni lahir dia tadi, kemudian di Mekah, kemudian dibawa balik semula ke Lubuk Merbau, Perak, sebab ayah dia Abdul Rauf itu dipanggil Ustaz Haji, kerana membawa orang pergi dia mutawif. Senang kata kita mutawif haji pada ketika itu. Tengok pada saat itu memang mutawif ni dah lama dah. Macam mana mereka pergi, tengok waktu itu naik kapal laut lah. Berapa lama kapal laut ni, saya duk ingat dulu tu saya masih sempat pergi haji naik kapal tahun 1900 ujung 80-an. Waktu tu masih naik kapal Malaysia ni, naik kapal terbang ni VIP waktu itu. Orang tak mampu nak naik kapal terbang, mahal. Masih menggunakan kapal, tapi taklah kapal macam orang dulu. Kapal pun dah agak orang kata selesa dan moden. Waktu itulah ujung tahun 80-an. Baik, balik di sini Lubuk Merbau, bersekolah belajar di Lubuk Merbau, dan kemudian sempat pergi menadah memondok di mana, di belah-belah Perak, belah Kedah, dan akhir sekali memondok dia di mana, di Pondok Tok Kenali di Kelantan. Berjalan daripada Lubuk Merbau itu pergi melalui Gerik itu sampai ke Kelantan. Bayangkan macam mana orang mengaji dulu. Nak sebut kita bagi kenal dulu dia ni. Kemudian habis dia menamatkan pengajian dengan Tok Kenali itu, maka bergerak berhijrah dia untuk menambah ilmunya ke Mekah. Ke Mekah, kemudian habis Mekah beberapa tahun kemudian barulah dia berhijrah pula sambung mengaji di Al-Azhar Mesir. Di Al-Azhar itulah dia mengarang kitab ini tahun 1920-an. Dia mengarang kitab Bahrul Madhi ini ketika dia berada di Kota Mesir. Sebab itu kitab ni, cetakan Al-Marbawi ni adalah cetakan daripada Mesir, bukan cetak di Malaysia. Sebab tu bila kita tengok sejarah latar belakang dia, hidup dia, bila mana mereka ini mengarang kitab pada tahun 1920-an ya, kitab ni Uthmaniyah jatuh 1924. Jadi kita akan dapat bayangkan kesan jatuhnya Uthmaniyah waktu itu. Ulama cukup risau, ulama begitu rasa tak ada dah, bayangkan tak ada dah kuasa Islam untuk memerintah dunia waktu itu. Jadi boleh jadi kerana sebab faktor itu, ulama ni bila dalam bab-bab tentu tu kadang-kadang kita nampak dia punya ijtihad dia agak kerah, tapi kita tak boleh hukum kata sesat, tak boleh, sebab kita kena faham, maklum keadaan mereka pada saat itu. Sebab tu bukan kata zaman tu je, zaman kita ni pun kita mengalami benda yang sama. Contoh apa? Contoh bumi Syria tu cukup lah. Syria tu kalau kita tengok Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata apa? Wajib gulingkan Bashar, betul? Kan? Wajib gulingkan Bashar sebab lagi-lagi dia itu adalah Rifadhi, Syiah Rifadah, kan? Kemudian tiba-tiba mari Al-Allamah Al-Syahid Dr. Muhammad Ramadan Al-Buti. Apa kata Ramadan Al-Buti? Dia kata jangan gulingkan kerajaan. Kita waktu tu nak kata, tiba-tiba ada pula kata Ramadan Buti itu penjilat kerajaan. Kita yang tak alim waktu itu, orang kata kita ni bukan alim, jangan bercakap bila ada bercanggah dua alim besar atas tu. Kita biasa kata aku suka ni, aku suka Qaradawi, aku sokong Qaradawi, itu je kita.
padahal jalannya itu kita tak nampak. Contoh isu di Malaysia ni pun banyak. Apa isu Malaysia yang orang jadi orang yang tak ada ilmu ni, dia cakap suka-suka dan ikut dan dia. Antaranya tentang tabung, cukup tabung Jumaat bergerak tak bergerak. Selangor kata harus gerak tabung Jumaat. Tiba-tiba mari mufti wilayah, mufti Selangor kata harus, mari mufti wilayah kata apa? Haram gerak tabung. Kita nak kata apa? Hai, ambo sokong mufti wilayah, dia sedak dia weh. Betul, kita jawapan kita tu ya. Main ikut sedak ni payah, kena mengaji bagi faham. Wakil bi'ah ni kena mengaji. Kalau main ikut sedak habis, hancur lebuh. Tu hari ni masyarakat Islam tu habis bergaduh berbalah kerana mereka tak faham. Ulama atas tu tak bergaduh pun, mufti Selangor, mufti wilayah. Ada mufti Selangor keluar statement kata sesat mufti wilayah? Tak ada. Kita awam bawah ni tak faham tarjih, mereka ijtihad apa. Jadi begitu berbeza. Nanti saya bagi tahu bagaimana nak keluar pada permasalahan ini. Mestilah mengikut kaedah yang telah ditetapkan oleh para ulama. Benda tu dari dulu lagi, bukan hari ni khilaf tu berlaku. Cuma bagaimana untuk kita mendepani, berkomunikasi dengan khilaf, berinteraksi dengan khilaf, itu kita kena faham, ikut, bukan faham kita, faham ikut jalan kaedah ulama tetapkan pada kita, supaya tidak berlaku perpecahan di kalangan umat itu sendiri. Sebab tu kalau kita tengok dalam dunia pada hari ini, kita kena berhati-hati. Fitnah itu begitu banyak sangat pada hari ini. Baik, dia tengok waktu dia mengarang kitab ini, jilid yang pertama, kita baca jilid pertama. Setiap pada jilid itu dia akan letak, kalau tuan-tuan ada kitabnya, ditulis ni, nadarallahu ra'an sami'a maqalati, hak paling depan atas ni. Ini hadis Nabi SAW. Kenapa dia letak tu? Litahrid, dia nak bagi motivasi orang yang mengaji kitab hadis ni. Dia mengaji hadis ni, dia tengok, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Semua kita buka jilid yang kedua, sama dia letak nadarallah. Apa makna dia? Tengok Marbawi ni bijak dalam memberi motivasi supaya orang suka kepada mengaji hadis. Kata Nabi, nadarallah, Allah menjadikan wajah seseorang itu berseri-seri. Kerana sebab sami'a maqalati, siapa yang mendengar, telah mendengar kalamku, kata Nabi. Tengok kalam Nabi, mana hadis Nabi lah. Fawa'aha, dan dia belajar pula hadis itu. Fa'addaha, lepas dia belajar tadi, dia pergi ajar pula orang lain. Paling kurang kita balik dengan hadis ni, kita pergi sebut ke anak bini pun tak apa dah, walau tak mengajar seperti ini. Tak? Kita kata, oh tadi abang dengar hadis tu, hadis tu yang mana disebut tentang Nabi keluar tandas itu menyebut ghufranak, itu kalam Nabi. Jadi kita pun sebutlah pada isteri anak kita, dapatlah yang dikatakan di sini, nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a. Maka dia bila dengar hadis, dia belajar, dia faham, kemudian dia ajar orang lain seperti mana yang telah dia dengar itu kepada orang lain. Masya Allah. Jadi Idris Al-Marbawi letak ini sebagai satu, apa dia, guide orang yang mengaji hadis ni, kerana nak mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam dan nak mengajak orang lain supaya mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebenarnya. Baik, tengok mukadimah sebut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi fadlihil amin. Allah, apa tengok bahasa dia pakai. Segala puji bagi Allah, dia kata allazi manna alaina, yang telah menganugerahkan pada kami bifadlihil amin, dengan selebih-lebih apa nama nikmat yang umum, yang disebut umumnya lu. Tengok, dia suruh kita ingat nikmat yang Allah Ta'ala beri ni banyak, umum dia kata. Kita tak terkira, tak terhitung dengan apa nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Idmanna alaina bi Muhammadin, dan Allah Ta'ala juga menganugerahkan pada kita apa dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam afdal khalqi, selebih-lebih makhluk berbanding makhluk yang lainnya, selebih-lebih manusia berbanding manusia lainnya. Tengok,
Kita kalau Nabi tu tak menyebarkan, tak sabar dalam menyebarkan dakwah, nak cerita tak sampai agama itu pada kita. Sebab itu kata Idris Al-Mawi selepas itu dia kata fahadana ila dinil haq, kerana hidayah itu terkena pada kami kepada agama yang benar. Dulu kita dekat sini ni, Selangor ni, agama apa? Hindu. Jawa totok macam aku ni Hindu. Dulunya kerajaan Majapahit pergi ke Bali sampai ke hari ni, kan? Muka Melayu bukan muka India. Kita tanah sebelah sini, kalau sebelah-sebelah daripada Selangor ni sampai ke Johor tu Jawa lah tu ramainya. Minangkabau kan lebih kurang asal daripada kita tengok agama di bawah dulu Hindu. Kalau sebelah sana pula pantai timur, apa agama yang besarnya dahulu? Buddha. Kalau tak kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata afdal khalqi, sebaik-baik selebih-lebih makhluk ini tadi yang telah menyampaikan risalah agama itu dan diteruskan oleh para ulama pula sampai ke kita. Agama itu kenal kita Allah. Bayangkan hari ini kita tak kenal Allah Ta'ala, tak kenal buat agama yang benar ini. Dia kata ila dinil haqq wassaratil mustaqim, dan kita itu mendapat jalan yang benar lurus. Itu pun ke zaman saya tahun 80-an, lu saya kecil lagi, di kampung tu, walaupun Islam tu dah datang dah, tapi duk suam-suam kuku kambingnya, kita kata. Apa dia? Sebab waktu tu masih ramai juga yang beramal dengan benda-benda hak pelik ni. Kalau Jawa, lu bawa nasi ambeng pergi kat pokok, pergi kat batu, korang tu mungkin ada Jawa sini mungkin tahu kot. Kalau hak India ni, minta maaf sebab isteri saya mamak kan. Lepas tu mak mentua saya dulu, saya tengok masa saya dapat anak pertama tu, nak cerita, orang kata ilmu tu berkembang akhirnya. Lepas tu penyapu lidi kena letak depan pintu, tahu kan? Saya kata ish, ada ke? Siapa nama tuan ni yang orang kata, kita kata yang keturunan India ni? Mak mentua saya dia India, mamak mari Penang punya kan. Letak dia kata, saya kata kat rumah saya, isteri saya kata ikut je lah, nanti orang tu marah. Kita pun waktu tu tak boleh ni, kata tak apa, waktu tu tahun bila waktu tu kan, baru mula kahwin kan. Lepas tu baby ni mesti dicalik dengan benda satu, tanda nak bagi jin tu. Dia tengok ada calik hitam ni, celak, dibuh celak kan. Orang tu maknanya kita tengok amalan tu sampai ke hari ni, orang kata kadang-kadang masih. Tapi mak mentua saya tak beramal dah. Bila kita bagi faham ilmu satu, dia faham. Alhamdulillah. Nak cerita bukan kita nak menghina, tak. Tok saya sendiri dulu pun macam mana, Jawa totok tu, bawa nasi ambengnya pergi ke batu, ke pokok dulu tahun 80-an kan. Itu nak cerita, kalau tak kerana tersebarnya ilmu agama tadi, takkan dapat memahami agama yang benar. Bersyukurlah kita hari ini bila kita dapat faham agama itu dengan baik tadi. Alhamdulillah. Tuan-tuan maklumlah tahun 70-an ustazah pakai macam mana kan? Jangan kata sinilah Al-Azhar, ulama sebut jatuh Uthmaniyah pada 1924, Universiti Al-Azhar juga tak terkecuali tempias sekular itu cukup besar. Doktor prof besar di Al-Azhar hak perempuan tak pakai tudung, pakai skirt pendek lutut. Kita nak kata apa? Batu Ikhwan Muslimin waktu itu Hasan Al-Banna bangkit untuk memperbetulkan kembali keadaan, sebab keadaan itu tadi. Batu ulama marah tu tahun 1924 tu, tak ada masuk di Halman Bawi tadi, dia kerah sangat kerana dalam bab-bab yang tertentu, bukan semua benar. Kerana faktor bi'ah keadaan itu tadi. Kita sendiri pun terkena tempias sekular tu, betul tak? Tahun 70-an mak saya sendiri tak pakai tudung, biasa gambar rambut kerinting, pakai baju skirt apa lutut dulu. Tak pelik. Hari ni agama mula kembali, sebab penyebaran Islam itu sudah menyuruh kembali ke pulih. Kita tengok orang tak menutup, orang dah menutup, yang tak menutup aurat ni sikit je pun alhamdulillah.
Tu dia kata tadi, ni kata dia ila dinil haq wa siratal mustaqim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sampailah hujung tu saya tak perlu terjemah banyak sangat. Kita nak ambil tengok mukadimahnya, kalau sempat satu perenggan kita tengok sampai pukul berapa ni. Sagi masjid Kubur Gajah lambat sikit pukul 10. 7 berapa nak habis? 7.30. Kau lama sangat. 7.30. InsyaAllah 7.30 hari. Baik, dia kata adapun kemudian daripada itu, tengok ulama bercakap ni, dia kata ni, adapun kemudian daripada itu, maka lebih dahulu daripada aku masuk dalam mengarang kitab ini dengan tawaduk. Allahu Akbar. Kita karang kitab sikit je, buat degree ada tesis pesani, buat master tebal sikit, buat PhD tebal sikit. Waktu kami pergi submit tesis master lah dulu, ada kita habis dah mengaji dia, bila buat tesis tebal ni je, bukannya kita tebal-tebal macam ni, bukan berjilid-jilid pun tesis kita, dabit dada tinggi habis melangit dah. Kata ingat Tok Guru pesan dah, kata apa, ilmu kita ni terlalu sikit sebab generasi kita lah ni berbanding dengan ulama dulu lain. Ni berapa jilid kitab ni tuan-tuan? 22 jilid kitab ni. Berapa kali PhD dah tu? Nak sebutnya, bukan kata PhD itu salah, tak. Cari ilmu. Sebab PhD itu orang kata master ke degree ke apa ke, pergi tuntut ilmu tu, benda tu memang kena pergi menuntut. Sebab kalau tak, siapa lagi nak pergi menuntut ilmu? Cuma kita hak mengaji ni kena tawaduk. Baru sikit je kita buat berbanding dengan ulama lu. Tengok Maulana Zakaria Kandahlawi kitab Aujazul Masalik, syarah kepada kitab Muwatta, berapa besar kitab tu. Nak baca tak larat weh. Tak larat kita nak baca kitab tu. Lagi ulama besar dulu, Ibn Hajar Al-Asqalani, kitab karya dia saja lebih daripada 300. Satu karya itu berjilid-jilid karya dia. Kita nak katanya Imam Nawawi ni berapa banyak kitab dikarangnya, tapi satu karya itu berjilid-jilid karya apa yang dikarang. Kita hari ni kalau kita tengoklah yang jenis suka menulis buku ni, kita tengok dahsyat. Tapi ulama, benda tradisi tu sebenarnya memang bagus. Kita kena mewarisi. Sebab tu Ustaz Abdul Samad, ustaz yang terkenal tu lah Indonesia tu, Ustaz Abdul Samad kata apa? Dia kata paling kurang kita sendiri ni kita kena nulis buku nipis, tak apa, sebagai peninggalan kepada cucu cicit kita bawah tu. Nanti bila buka balik buku tu, tok aku ni, nyang aku ni rupanya orang yang berkuat agama, paling kurang bukan kata ustaz saya pun, dia tulis ni sikit, ada catatan sebagai manuskrip untuk dibaca pada masa kelak. Sebab itulah mustahak untuk menjaga agama, walaupun tulis sikitnya. Sebab tu kita kena semua kalau boleh menulis. Sebab tu itu adalah kunci bagi ilmu itu sendiri. Tapi dengan syarat, kata ulama, tawaduk aku kepada Allah Subhanahu wa taala ini dipohonkan kepadanya. Tiada salah menerangkan sedikit, Allah bahasa dia, tak ada salah aku ni ya Allah nak menerangkan sedikit kefahaman. Maksud dia begitu. Perkataan ini siapa? Isbat pada siapa ni? Ini iaitu kitab Sunan At-Tirmidzi. Sebab tu kitab ini syarah kepada Sunan Tirmidzi. Lagi nanti saya akan terangkan kaedah kitab ni, dan juga kitab Sunan Tirmidzi saya akan terangkan kemudian. Lalu dia kemudian disebut mengarang dan menerang sedikit perkataan ini kepada segala saudaraku. Tengok, saudaraku siapa? Itu kita lah termasuk. Dia nak bagi faham, adalah kemudian daripada sudah aku mengaji. Dia kata dia mengarang kitab ni, dia kata apa? Adalah aku, dia kata sudah aku mengaji kitab yang bernama Sahih Tirmidzi. Kenapa dia panggil? Sini pun akademik di Malaysia pun berkhilaf, bukan bergaduh, berkhilaf dalam bab ni. Apa dia kata sahih, sedangkan kitab sahih ni dua ya. Tak ada dah selepas Quran itu melainkan dua yang sahih ini. Apa dia? Bukhari dan Muslim. Tiba-tiba mari dia sebut Sahih Tirmidzi. Kita nak kata apa? Ini ulama besar ni. Kita kata salah ni. Guru kita kata, kita pun kita tanya guru kita pula. Kita kata
ustaz kita kata, prof, doktor lah, siapa tak kisahlah, kata ni ada di kalangan ulama yang sebut sahih Tirmizi. Bila kita dengar jawapan yang tertentu ni, kita kata ada mungkin boleh jadi golongan ilmuwan yang berkata itu adalah pandangan yang lemah. Kita hanya dengar, tapi kita tak boleh tak kita nak kata dia ni salah. Tak boleh. Sebab tu kita kena pergi kaji sebab apa dia kata sahih. Kunci dia ada di sini juga. Guru saya sendiri sebut, dia kata apa nama Dr. Syekh bin Sakat tu, dia kata apa, kuncinya ada dalam kalam dia tu sendiri. Apa dia kata? Tengok dia kata, aku sudah mengaji mengaji kitab yang bernama Sahih At-Tirmizi. Itu adalah ada isyarat pada Sunan Tirmizi, Jami' Sunan Tirmizi. Lagi, sudahlah jatuh dalam hatiku, sudahlah jatuh dalam hatiku berahi. Kalau Kelantan tu berahi benar dia. Berahi ngai dia ni. Maknanya suka sangat lah tu. Nak cerita suka sangat lah mancing tu. Berahi dia itu pada kitab ini, dia kata aku berahi, dia kata. Dan suka kepadanya, nya itu kitab Sunan Tirmizi, oleh aturannya susunan kitab Tirmizi. Biasa tengok kitab Sunan Tirmizi tak? Biasa tengok. Biasa kita tengok kitab apa nama apa Allahumma salli samad apa kitab yang biasa orang baca tu tentang watak Nabi tu. Allahu Akbar, boleh tak ingat dia tak mari pula. Tentang Syama'il Muhammadiyah. Tu kitab Sunan kitab Tirmizi juga. Tapi kita tunggu menipis lah. Nak tengok Tirmizi punya ilmu, nak tengok, nak mengukur sejauh mana kehebatan Tirmizi, kena tengok pada Sunan Tirmizi, Jami' Tirmizi itu sendiri. Okay? Jadi dia kata aturannya itu susunan. Siapa yang baca kitab Sunan Tirmizi, kalau tak faham metod tak akan faham. Dia kata apa? Wa fil bab, dia kata wa fil bab, mula dia sebut hadis mula, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Dia kata tiba-tiba lepas tu wa fil bab, dalam bab ini yang sama, dia kata an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, an fulan bin fulan, sampai 7-6 nama dia kadang-kadang disebut. Contoh an Abdullah bin Umar, an Aisyah, an siapa lagi, Anas bin Malik, dia sebut lagi. Dia bawa apa maksud dia? Itu pun kunci. Orang yang tak faham, walaupun dia tak bawa mari hadis yang penuh dalam bab hadis isyarat itu, fil bab itu adalah makna dia membawa ada lagi sahabat lain yang membawa hadis yang sama, cerita yang sama, cuma yang hadis disebut secara terang tadi, disebut satu-satu daripada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dia bawa matan tu tadi, kemudian dia nak menyokong matan tu, dia bawa pula bawah tu, tapi tak sebut hadis, dia hanya sebut wa fil bab an Anas bin Malik, wa fil bab an, semua kadang sampai 7-6 nama. Apa isyarat di situ? Tu semua sebab itulah antara sebab dia kata kenapa Marbawi ni panggil Sahih At-Tirmizi, sebab dia nak kita pergi ngaji metod yang diguna pakai oleh At-Tirmizi tu apa makna dia. Kalau orang tak faham, dia baca kitab Sunan Tirmizi, buka je, banyak hadis dhaif habis. Tu dah nampak tanda melemahkan Imam Tirmizi. Tahu tak Imam Tirmizi vaiva Sunan Tirmizi tu berapa kali vaiva? Kita nak tak vaiva 2 kali? Taubat lahum, siapa nak vaiva 2 kali? Sunan Tirmizi tu divaiva oleh gurunya Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, 2 kali divaiva depan tu. Kita nak kata apa? Guru dia kata apa? Ini adalah satu kitab yang begitu bermanfaat. Guru dia kata siapa? Siapa guru dia? Al-Bukhari iktiraf Sunan Tirmizi. Tiba-tiba kita baca hari ni, banyak hadis dhaif, jangan baca, bahaya. Tak faham metod lah tu. Iya, memang ada hadis dhaif dalam Sunan Tirmizi, tapi bagaimana berinteraksi dengan hadis yang ada dalam Sunan Tirmizi tu kena faham. Sebab tu metod ni sama kitab ni tadi. Kalau tak faham metod ni, habis kita. Baik, kemudian dia kata lagi, dia sebut jatuh berahilah dan sukanya kepada oleh aturannya dan kenyataan pada segala hukum syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh At-Tirmizi itu sendiri.
dengan kerana beribu-ribu bab dan ahadith serta diikutnya tiap-tiap hadisnya keterangan imam-imam mazhab lebih daripada mazhab 4. Ya. Tu yang disyarah balik tu. Imam Tirmizi dibawa sikit, dinaqal sikit, lepas tu dibawa sikit pandangan daripada daripada luar daripada ulama empat mazhab tu. Kemudian dia kata lagi, jangan bicara lagi. Ini kunci sebab apa Al-Marbawi panggil kitab Sunan Tirmizi Sahih Tirmizi. Jangan bicara lagi, dia kata, pada sanad hadis itu. Ni jalan keluar. Jangan kamu cuba nak sanggah, jangan kamu nak cuba bercakap kalau kamu tak faham metod. Itu senang bahasan terjemah. Jangan kamu bicara lagi pada sanad hadis. Sanad ni mengukur kekuatan hadis. Ilmu dipanggil ilmu rijal dalam bab usul hadis ni sendiri. Jadi kenapa dia kaitkan dengan benda tu? Dia kata jangan kamu bicara lagi pada sanad hadis itu, bukan main lagi diperhalusnya. Nya tu siapa? Diperhaluskan oleh At-Tirmizi itu sendiri, yang mana dia kata apa? Dan lain daripadanya beberapa ilmu. Sebab tu Imam Tirmizi letak tadi wafil bab an fulan bin fulan, itu dipanggil, kalau tuan-tuan tak faham pun saya sebut jugalah, hadis isyarat dipanggil. Kalau kita tengok hadis ni macam ni tuan-tuan. Okey, nampak hadis ni? Hadis ni memang dasar diambil daripada kitab Tirmizi. Okey, letak matan tu satu-satu. Okey, lepas tu kemudian tiba-tiba dia kata di sini, kita ambil contoh yang lain. Tengok dia kata. Dia terjemah Okey, dia kata. Dan juga hadis ini diriwayatkan daripada Huzaifah Al-Yaman. Tengok, maknanya dibawa tapi tak sebut matan. Dan hadis ini juga disebut oleh Huzaifah. Maknanya itulah kata dalam kaedah Imam Tirmizi wafil bab. Jadi dia sebut nama perawi terakhir, iaitu sahabat. Jadi siapa yang kerja nak pergi sambung sanad yang sebelum tu, selepas tu. Ulama pula yang ini. Sebab tu dia kata tadi telah diperhaluskannya sanad itu satu-satu, memang dah dibawa semua masuk dalam tu. Jadi kita hanya tadah saja. Sebab tu dia kata sahih, sebab hadis yang lemah, asal lemah, bila mari dengan dilapik dengan riwayat sama tapi jalan sanad yang lain berbeza, boleh jadi jalan sanad yang lain tu kuat, kita kata sahih. Hadis lemah tadi mesti ada syarat dia 11 benar, dia belayak untuk naik kepada hadis hasan, terangkat dia jadi hadis hasan. Sebab tu dia kata Sahih Tirmizi, sebab walaupun lemah hadis itu tadi, kuat juga matan itu, cuma sanad itu boleh dibahas, tetapi hujah dari segi matan hadis itu masih boleh diguna pakai kerana dibawakan oleh Tirmizi lagi jalan-jalan sanad yang lain itu. Faham tak maksud dia? Boleh nampak sikit kalau tak terang ni, kalau tak faham tak apalah, kalau tuan-tuan tak faham nanti boleh tanya lagi kemudian. Baik, kemudian sikit lagi kita diperhalusnya lain dan lain daripada ini beberapa ilmu, termasuk ilmu lain pun diterangkan juga dalam Sunan Tirmizi. Kepada aku tiap-tiap kali aku mengaji, dia kata, dan menghadap guruku Hadrat Sahibul Fadilah Maulana Murabbi Arwahan Al-Ustaz Al-Akbar Syekh Muhammad Ibrahim As-Samaluti. Itu guru besar dia yang dia mengaji hadis. Terus Bukhari dia mengaji Syekh Ibrahim Samaluti. Kalau tuan-tuan buka dalam Google type nama tu, Syekh Muhammad Ibrahim Samaluti ini adalah guru di Mesir yang mengajar di Masjid Sayyidina Husain, mengajar hadis lama dulu, sekarang tak ada lah. Lagi dia mengaji daripada Bukhari, daripada sebab tu Muslim, kemudian barulah duduk mengaji Sunan Tirmizi. Dia mengaji dengan inilah Syekh Muhammad Ibrahim Samaluti min haiti kibarul ulama Al-Azhar Syarif. Guru antara dikata dia yang diiktiraf adalah antara kibar ulama, ulama besar di di Mesir, di Qahirah. Guru hadis yang masyhur, dia kata mengajar berpuluh-puluh tahun, dia kata di Jami' Sayyidina Al-Husain di Qahirah tu, sampai hari ni masjid itu masih ada lagi. Cucu Rasulullah, Sayyidina Husain tu, nama masjid itu adalah kepada Sayyidina Husain, cucu Rasulullah, di kota Qahirah Mesir, di kota Azhar Al-Syarif. Sudahlah aku berasa minum madu. Dia kata, tengok bahasa dia. Jadi dia duk pergi balik. Tuan-tuan pernah mengaji tak dengan guru besar ni? Saya ni mengaji, tuan-tuan, saya kata guru kami ni anak murid pada Dr. Abu Ghuddah. Dr. Abu Ghuddah ni anak murid pada Maulana Zakaria Al-Kantahlawi.
Kita duduk dengan dia, kita rasa masa jam tu 3 jam 4 jam duduk dengan dia pun rasa sejam tak, setengah jam je rasa cepatnya masuk. Awak tak nak rehat ke? Tak apa, saat kita main Zuhur tu, lepas tu kita sambung ngaji pula. Kita rasa macam lunak. Bila guru yang mengajar tu tadi, dia mengajar tu sampai tahap kita lunak, hati kita rasa macam minum madu. Tu je, kita faham lah tu. Berasa minum madu aku, dia kata siapa? Al-Mabawi sebut begitu kerana sebab jatuh berakhir dia tadilah. Dia kata, sudahlah aku berasa minum madu, dengan kerana itulah bersungguh aku tiap-tiap pagi pergi menerima padanya dengan ketiadaan lugu aku. Apa lugu ni? Lugu ni makna dia kalau demam sikit pergi ngaji. Kita hari ni budak demam sikit tak mengaji dah, duduk dalam bilik tak mengaji, tak pergi kuliah, monteng kuliah apa semua. Tengok. Kemudian dia kata lagi, dengan dia lugu, iaitu kemudian daripada khatam mengaji sahih Muslim kepadanya dengan beberapa banyak ulama yang mendapat syahadah tinggi dan rendah, dan beberapa ratus murid Azhar yang lain pun dia menuntut juga. Dia sebut tentang dirinya, sejarah latar belakang dia pergi mengaji kitab Sunan Tirmizi. Ada lagi ni panjang, nanti kita sambung mukadimah ni insya-Allah pada masa akan datang, nak mengenali tokoh ulama ni sendiri, supaya kita kenal. Tak ada dalam Malaysia Nusantara ni yang dijumpai kitab Nusantara secara khusus mensyarahkan hadis melainkan kitab ni. Ada tapi tak banyak, sebab di Malaysia, bukan di Malaysia, di Nusantara ilmu hadis ni dia bukan satu, orang kata sebab orang awam pun tak tahu. Hari ni je orang awam tahu. Pandai sebut dah, hadis sahih ke dhaif tu, sahih ke palsu. Orang awam yang tak mengaji pun dia boleh sebut dah kan. Jadi perkembangan ilmu hadis ni dah berkembang. Dulu tak ada jadi kepentingan, jadi orang ulama ni dia tahu ilmu hadis, tapi dia tak ada keperluan nak mengajar pun kepada orang awam. Cukup dia mengajar akidah, mengajar fiqh, itu jadi keutamaan pada waktu. Tapi hari ni ilmu hadis ni dah jadi satu cabang ilmu yang penting untuk disampaikan kepada awam, supaya mereka tak tersasar daripada memahami makna ataupun ijtihad sebenar berdasarkan hadis-hadis yang telah dibawa oleh para ulama itu sendiri, insya-Allah. Ada soalan nak tanya ke? Sebelum saya tutup, saya dah bawa kurma tuan-tuan, kurma ajwah aliyah Madinah. Kurma ni biasa aja. Dia kata biasa aja kurma ajwah ni. Kurma, kira sebut kurma ni orang biasa. Tuan-tuan, saya nak sebut, orang yang kencing manis jangan makan kurma Mariami. Manggis pun doktor tak bagi. Separuh tu pun peringat juga makan kalau kencing manis. Kalau orang tak ada masalah sihat ni tak apa. Mariami ni manis, boleh makan, tak ada masalah, belilah. Kata kalau yang sihat tu, yang kencing manis jangan makan lah, kalau boleh elak. Kurma Syafawi pun sama juga, dia manis. Tapi berbeza kurma ajwah, kurma Nabi, dia manis dia biasa je sikit, orang kata manis begitu je, tak manis sungguh-sungguh macam manis Mariami. Dan apa nama, kurma ni kami beli direct daripada Saudi, memang daripada Madinah. Ambil satu kontena, seorang, bukan seorang dua, ramai dekat 30 orang. Kalau seorang dua tak mampu, 1,000 harga dia. Batu kurma ajwah ni memang mahal, tapi kami jual taklah dengan harga biasa orang jual, sebab kita nak membantu orang supaya faham kurma ajwah ni. Ajwah ni sebenarnya khasiat dia banyak. Nabi sebut apa? Man tasabbaha bisabati tamratil ajwah, siapa yang berpagi-pagi dengan 7 biji kurma ajwah, kata Nabi, la yadurru dzalikal yawm, tak mudarat dia pada hari tersebut, summun wala sihrun, kena racun ataupun kena sihir. Saya beramal kurma ajwah ni lama dah, cuma saya tak pernah sebar ke orang, saya tak pernah jual pun ke orang, sebab memang saya pergi ke Mekah, kadang-kadang kita je lah bawa jemaah, orang suruh kita pergi, dapat pergi percuma, alhamdulillah, bawa balik untuk makan sendiri. Biasa bagi isteri saya makan. Isteri saya tuan-tuan darah tinggi, kencing manis waktu mengandung, bagi makan ni biji sehari ya. Bila makan pagi sebelum subuh. Kalau siapa kencing manis jangan makan lebih 3 biji, 5 biji, 7 biji, makan sebiji, lapik dengan air mineral, bukan air tapis. Ada air tapis juga tak ada masalah, boleh minum, cuma yang paling baiknya adalah air mineral. Okey. Alhamdulillah, ikhtiar, bukan kata ya nak jadi, kata ni je ubatnya, tak. Ubat doktor bagi tu ya ubat juga, cuma kita kena amalkan kurma ajwah ni. Yahudi duk beramal kurma ajwah ni lama dah,
macam habbatus sauda apa semua, kita anggap benda tu bukan satu makanan ataupun sumber utama untuk sebagai pemakanan kita. Jadi saya bawa ni dengan kawan-kawan kita tolong sama sendiri, kami jual ni, kalau biasa tuan-tuan beli RM120 sekilo, RM130, tapi kami jual RM90 sekilo. Satu botol ni 250 gram, harga dia RM30. Kalau tuan-tuan ambil 4 botol sekilo lah tu, RM90. Ada saya bawa tu tak banyak lah, satu beg tu ya. Kalau tuan-tuan tak bawa duit pun, tuan-tuan ambil je, tulis nama pada buku tu, tuan-tuan nak back in ke ataupun jumpa bulan depan baru bayar pun tak ada masalah. Yang penting tuan-tuan makan untuk jadi kita usaha ikhtiar jadi lebih sihat. Cuma makan waktu biasa boleh tak Ustaz? Boleh, tapi lebih baik makan waktu pagi, sebab isyarat ulama kata, Nabi sebut di situ man tasabbaha, kata Nabi, siapa yang berpagi-pagi itu. Sebab dia waktu pagi sesuai, sebab dia siapa yang susah berak pun makan ni insya-Allah. Sebab ni banyak dah kawan-kawan kita sendiri, saya sendiri beramal, alhamdulillah perut jadi lawah, mudah nak buang air besar dan sebagainya, insya-Allah. Ada di tepi tiang tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak bolehlah ambil, kalau tak nak tak apa, tak ada paksa. Cuma kami ni membantu orang yang perlukan kurma ajwa sebagai perubatan ataupun saja makan untuk sihat, insya-Allah. Wallahu taala alam. Ada soalan nak tanya? Tak ada ni. Cukuplah sekadar itu. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa dhakkirna mimman nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sudah ingat tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam. Harus.